Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengambil barakah dengan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi ni'matika wanshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Biyassir wa la tu'assir bi tamin khair la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Tuan-tuan, lalu masjid perempuan. Okey. Tuan-tuan, sidang jemaah yang saya hormati sekalian. Pertamanya kita mengucapkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izinnya kita dapat kembali sama-sama bertemu pada malam ini dalam sisi kuliah maghrib saya bulanan hari Jumaat minggu yang pertama. Lepas tak hadir, kalau tak sihat dan insyaAllah tak keluar boleh main tapi jadi semua inti tak keluar. Kalau tak boleh sakit bulan lebaran. Alhamdulillah 3 hari lepas tu okey lah kan, bayar banyak kan, lepas sikit je. Okey, Alhamdulillah pada malam ini kita menyentuh tentang Isra dan Mi'raj sikit. Nak baca ni lagi banyak. Saya tertarik dengan buku ni tentang buku ini, saya sebut dah dulu lepas tu. Hari ini 2 bulan Jumaat, 21 Rejab. Minggu depan 8 bulan Khamis bersamaan 27 Rejab. Jadi itu tarikh yang kita di Malaysia mengambil pandangan itu. Walaupun kalau kita tengok dalam kitab-kitab sirah ada 3 pandangan, tarikhnya tak sama. Ada 3 pandangan. Atau berlaku Isra Mi'raj itu pun tak sama. Ada kata tahun lain, ada kata tahun 11, tahun ke-2 dan sebagainya. Kalau begitu kita di Malaysia, di Nusantara ni saya kira kita memang mengambil pandangan 27 Rejab. Jadi kalau 27 Rejab itu kan 8 bulan Februari 2024. Saya ulang ya, tuan-tuan tahu cerita ini, tapi saya mengambil dari sudut hadis sahih. Buku ini lama, terbitan tahun 2000. Allahumma salli ala sayyidina. Tak boleh buat apa-apa. Okey dah. Saya beli tahun 2016. Maknanya lebih awal dulu. 2016 lama. Dan menariknya buku ini ialah dia di compact kecil macam ni, boleh dipegang. Dan hadis dia tak tulis dalam masalah. Tapi bestnya semua hadis itu diletak di nota hujung. Di mana hadis itu boleh. Contoh, kita kata hadis yang bermula dari hujung diambil daripada Sahih Al-Bukhari, hadis nombor 3207.
daripada Anas bin Malik. Jadi terjemahnya, kalau dimasukkan hadis dalam musyawarah, mereka terjemah bukunya di kepala dia. Itu konsep dia lah. Konsep dia kalau kita nak baca buku besar boleh banyak hadis dalam surah Merah. Bukan sedikit. Sebab surah Merah ini diceritakan diriwayatkan oleh lebih daripada mencapai 26 orang sahabat. Jadi bukan semua sahabat menceritakan surah Merah, tapi 28 orang. 26 orang sahabat cerita tentang surah Al-Merah. Dan hal ini dikuatkan lagi apabila kisah surah Al-Mi'raj bukan sekadar hadis, tetapi ayat Quran. Ayat Quran. Jadi bila berdalilkan ayat Quran, pasti dia adalah hukum qat'i, putus. Cuma beza dari segi riwayat dari mula di mana, mula di rumah siapa, mula tang mana, itu beza sikit. Tapi dari segi perjalanan itu cukup putus biasa. Tarikh berbeza, bermula daripada rumah siapa berbeza, itu je. Tapi perjalanan berlakunya itu adalah tidak boleh diperhatikan, kerana ia berdasarkan dalil Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Surah Al-Isra surah ke-berapa? Surah ke-7 ayat 1. Jadi kita tak boleh fikir, sebab dalam surah Al-Isra sebut jelas daripada mana ke mana. Daripada mana ke mana itu jelas. Dengan Quran dan itu, sebab Quran itu dalil qat'i, dalil putus. Daripada mana ke mana jelas. Cuma exactly tepat itu beza. Ada kata rumah, rumah Rasulullah, masjid Rasulullah, ada kata di Hijr Ismail, itu beza orang salah. Itu kita tak boleh fikir kan. Sedangkan kalau kita baca sirah, umur Nabi wafat pun tak sama. Ada kata 61, ada kata 60, ada kata 63, ada kata 65, tak sama. Sebab satu tak ada JPN, Jabatan Pendaftaran Negara tak ada. Jadi tak ada masalah. Tahap itu kita tak boleh fikir. Maka buku ni dia ringkas sangat, tetapi semua hadis yang dibawa dicatatkan di mana dia ambil sumbernya. Sumbernya sahih. Hadis contoh Sahih Al-Bukhari jilid ke-6 surah 35, Sahih Al-Bukhari nombor hadis 387, hadis daripada Sahih Muslim dirujuk daripada Fathul Bari jilid ke-7 ke surah 707 contoh. Jadi dia meringkaskan dengan meletakkan nota hujung. Kalau kita rasa nak ketikan, kita rasa macam ragu-ragu, ambil nota hujung, pergi cari kitab ikut dia Sahih Bukhari, dia Fathul Bari, cari ini orang tu cari lah, orang tu cari. Bukan saya bayar siapa, sebab yang tulis ni kawan saya mengaji sekali di Azhar dulu, orang tulis Ustaz Al-Qunan. Dia tulis pun bukan dia reka, menulis mengukirkan kepada yang ulama. Mungkin itu nak kalau memindahkan kepada ulama Abu Sini, ambil hadis Nabi Abu Sini, itu lebih mungkin memindahkan hadis dan pandangan-pandangan para ulama dimasukkan dalam buku kecil ini. Baik, saya tak ada masalah setakat mana yang sempat. Okey, sebagaimana Dr. Ibn Abdullah surah yang lain kan, tapi tak apa, kita ulang. Kita ulang kira-kira sama ada ulangan tu nak memberikan kepada kita lupa. Tu maksud function ulang. Ingat, lupa bila nak cerita balik, baru tahu. Yang kedua, kita nak ingat Nabi, ingat pada Nabi, ingat pada Allah, ingat pada agama. Ini Masya Allah hebatnya mukjizat yang Allah berikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia besarnya solat, tak boleh nak tinggal, sebab Nabi ambil secara mubasyarah. Mubasyarah tu besar. Kalau putih panggil secara langsung live, direct live dengan Allah, secara live. Kalau kata mubasyarah, orang Melayu kata secara langsung. Cina ada saya tak. Amal bukan. Okey, buka 5. Dia kata sebagaimana tertera pada namanya, peristiwa Isra dan Mi'raj mengerangkumi 2 kisah perjalanan. Semua itu 2 kisah perjalanan. Saya nak tengok kupasannya. Penulis dia mengupas secara kaedah kupasan. Jadi kupas apa? Cerita kupas buah kan? Buah durian, kita kupas cara buah durian. Kita buah durian, kupas macam buah limau. Lupa kita kan?
Jadi kupasan itu menghasilkan apa yang kita nak di dalamnya. Itu kaedah ini, kupasan. Pohon cara pohon pisang cara pisang, takkan pisang biar di kampung, palak tu. Jadi masing-masing punya kaedah kupasan. Kupasan tu benar. Dikupas menarik, dihias menarik, tak atas meja. Kita makan, dia masak. Tak jadi juga kan. Dia kata, kisah Isra Mi'raj ini merangkumi dua kisah perjalanan. Dua kisah perjalanan. Satu dipanggil Al-Isra. Al-Isra apa? Menempuh perjalanan darat. Itu panggil Isra. Kedua dipanggil pendakian. Mendaki. Itu panggil Mi'raj. Mendaki tangga, mendaki tiang, mendaki bukit. Itu panggil Mi'raj. Jadi satu perjalanan bumi ke bumi, Isra. Satu lagi perjalanan bumi ke langit, dipanggil Mi'raj. Itu kupasannya. Kalau dia tak kupas bumi, kita faham. Tapi ayat kupasan itu saya tertarik. Pertama, perjalanan dari bumi ke bumi, Isra. Waktu mana? Kedua, perjalanan dari bumi ke langit, iaitu Mi'raj. Itu kupasannya. Okay. Perjalanan daripada bumi ke bumi, yakni daripada Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestin yang telah berbolak-balik mati setiap hari. Perjalanan ini dipanggil Isra, yakni Isra dari segi bahasa bermaksud menempuh perjalanan waktu malam. Usah. Dua, perjalanan daripada bumi ke langit ialah perjalanan daripada Masjid Aqsa naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kalau kita buka Quran tersebut, ada 7 lebih lagi, kan? Dan kemudian naik selapih lagi jumpa Allah. Allah lebih dari ini dipanggil Mi'raj, panjang naik mendaki ke atas. Jadi itu nama Isra dan Mi'raj. Jadi tertahulah, saya tak tahu, saya ulang. Dua perjalanan ini berlaku berturut-turut. Maksudnya Nabi jalan ni tidur 23 malam, lepas tu baru bila dalam dia sekaligus ya, betul-betul dalam tempoh satu malam, one night malam. Ia bermula selepas Isya dan berakhir ketika subuh. Setiap Isya subuh kekali berapa jam. Oleh sebab itu perjalanan ini termasuk perkara mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana ia mustahil bagi manusia dan mustahil pada adat orang boleh berjalan. Walaupun naik tersebut tak ada kereta laju, tak ada penerbang. Sekarang kita tidak boleh penerbang, boleh dibuka 7 jam 8 jam sampai. Kan? Itu. Tapi ini begitu pantas dalam keadaan zaman yang tidak ada kenderaan canggih, tapi pantas. Mukjizat Nabi, kerana mustahil bagi manusia secara adat dapat melalui perjalanan yang begitu jauh dalam tempoh tidak sampai 12 jam. Melainkan orang itu dikurniakan kelebihan, kemampuan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terangkan dalam Quran, memang maka itulah kita sebut surah Al-Isra. Nama apa surah Al-Isra? Surah ke-17 ayat 1 Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Subhanallah, ila Rabb. Jadi kita dikira ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Innahu huwas samiul basir. Innahu huwas samiul basir. Maksudnya betul-betul Allah Ta'ala sebut Maha Suci Allah yang telah menjalankan, kan Nabi sendiri menjalankan Asra. Mana ada orang bawa, Nabi tak sendiri. Ayat itu sebab Asra dibawa. Bila kita dibawa tu kita fikir kalau Nabi jalan kaki mana ada, tapi dibawa. Dibuka, contoh, orang mana ni? Dia mana tak jam? Tiga apa? Naik berterbang. Kita tulis terhakis tulis masa ragu. Buang masa ragu. Sebab mana naik berterbang boleh tanya. Dibuka dengan apa? Ni ada naik motor ni, motor luar ni, naik basikal.
Dia pergi dah dulu sekali kan, dia pergi sekali lagi. Pergi sekali lagi. Nak pergi sampai usaha haji ni, pergi dah betul. Kau ni kat Pakistan, kita kan orang kat Pakistan, terlekat kat Pakistan, ada problem, tak boleh nak lepas. Naik bicycle, kan? Kita tengok orang lagi ikut TikTok orang kan, kita kayu-kayu kan. Hal tu dia kata pindah orang kan. Masa 3 hari kan, kita jadi pelik kan. Oh, tak 3 hari naik bicycle. Jadi alat yang membawa tu telah menafikan keraguan kita. 3 lumpur. Naik turun pada 5 sejam, kata lagi lebih kurang 30 minit ke 40 minit. Hampir pada kabur. Kalau jalan kaki, tak usah pelik. Contoh. Jadi Allah bawa itu bukan Allah yang bawa, tapi ada makhluk lain yang membawa. Itu ada khilaf, tapi yang paling kuat yang membawanya bernama Al-Buraq. Membawa, jadi tak ada masalah. Jadi kita tengok betul-betul saya belajar. Dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Palestin yang kami berkati sekelilingnya. Untuk apa? Untuk melihat tanda-tanda kekuasaan kami. Allah SWT. Kami buat tu nak tunjuk kuasa. Zat ada kuasa. Allah tunjuk kuasa. Allah Ta'ala kata, Linuriyahu nara, untuk kami perlihatkan, untuk kami tunjuk, kami lihat tanda-tanda kebesaran kami. Tanda kebesaran Allah. Kita nak itu Allah Ta'ala tak boleh. Hujan, panas. Itu sebab Allah Ta'ala. Allah izinkan kita tetap nak hujan, Allah nak panas, Allah izinkan. Tak apa tu hujan Allah Ta'ala. Kita minta je. Kan, tapi kuasa-kuasa Allah. Makan lambat. Ubat ni, harga dia sebiji 150. Boleh hidup lama. Itu tua sakit dan makan ubat ni boleh tahan lama. Makan. Allah Ta'ala ni seperti kuasa Allah, kuasa. Ini tanda-tanda kuasa Allah. Innahu was-sami'ul 'alim, innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu Maha Basir, Al-Sami' adalah Maha mendengar, Basir Maha melihat, Maha mengetahui. Basir ni ada lebih, Allah Ta'ala boleh tahu lebih pada itu. Apa yang sebelah diri itu, apa yang ada dalam hati, tuan-tuan semua Allah boleh baca sampai meningkat di lebih dalam. Itu Isra jalan alam. Mi'raj pula kata ulama boleh dilihat dalam surah An-Najm. Surah Najm, Surah An-Najm, surah 53 ayat 13, 14, 15. Allah sebut walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Allah sebut, dan demi sesungguhnya Nabi Muhammad telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk rupa asal Jibril. Sekali lagi, di sisi Sidratul Muntaha, yang dikatakan ulama, ni kisahnya di Sidratul Muntaha bila Mi'raj, di mana di sisi Sidratul Muntaha itu terletak syurga Jannatul Ma'wa. Ini jadi dalil itu Mi'raj. Jadi dalam hadis Nabi SAW, kisah Isra dan Mi'raj cerita banyak hadis sahih yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, dalam terdapat Sahih Muslim dan sunnah-sunnah yang lain yang kita lihat, Tirmizi, Baihaqi, Ibn Majah. Oleh sebab sabitannya dalam Quran dan diriwayat oleh ramai sahabat, maka kisah Isra dan Mi'raj wajib dipercayai oleh umat. Dalam matan Al-Jawharah, Syekh Ibrahim Al-Laqani menegaskan, hendaklah engkau yakin dengan jazam putus akan Isra dan Mi'raj Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan. Dalam Aqidah Al-Tahawi, Imam Al-Tahawi sebut, kita meyakini bahawa peristiwa Isra dan Mi'raj adalah benar. Sesungguhnya Nabi SAW telah Isra dan Mi'rajkan dirinya ketika baginda dalam jaga sedang naik ke langit, kemudian dinaikkan lagi hingga ketinggian yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sudah kita baca insya-Allah. Okey, kisah Isra dan Mi'raj sudah diriwayatkan daripada sahabat yang cukup ramai. Kisah tu ramai sahabat riwayat cerita. Jadi makin kuat sebab ramai saudara. Kita bersama lah. Kalau kita buat balik cerita, kita pergi buat negara kan, kita pergi Singapura kan. Kita contoh Singapura,
undang free ni. Parking kereta hero sikit, body kena main sama. Oh, kok tadi syak rata-rata kena dalam petak yang disediakan. Baik lah. Maka tadi tu Mat. Mat dengan aku. Mat contoh. Kami contoh betul, aku pergi tu macam tu. Nampak orang hafal. Panggil mana? 20 orang contoh benda sama. Oh, kawan pun tak ragu-ragu dia betul. Wih, tak gampang. Tipu orang ramai kan. Nampak bukan habis sekali. Buat habis sekali pakai bisik-bisik kan tak. Itu contoh mudah-mudah lah. Andaian mudah saya lah. Tapi ini sahabat yang contoh. Bukan main-main. Jadi kata ulama 26 orang sahabat cerita bersama dengan selain Al-Quran clear lah. Quran dia sebut macam tu je. Naik apa tak sebut. Nabi bertolak daripada mana tak sebut. Memang sebut daripada Mekah. Tapi tak sebut exactly tempat. Itu ada dalam hadis. Lepas tu Nabi semayang dengan siapa? Para sahabat di Masjid Al-Aqsa dengan para Nabi. Tak sebut. Itu dalam hadis. Jadi contoh jelasnya dalam Quran, hadis menghuraikan lagi perincian Isra dan Mi'raj yang tuan-tuan tahu ulang-ulang dengan sebab kita nak bagi rasa sayang dekat Nabi, nak bagi rasa sayang solat ni, besar semayang bukan main-main. Kalau boleh hayati kita rasa surau kita penuh, kalau boleh hayati kita rasa masjid kita penuh. Tak kena kepit apa subuh seramai Jumaat. Bagus dah, kalau saya tak sokong subuh seramai Jumaat yang ahli serta buat saya sokong 100 sokong. Tapi kalau betul-betul faham Isra Mi'raj dan sebagainya tentang hukum bagaimana campur-campur dalam hukum solat bagai memang kita lagi ramai. Tak ada kepit, memang semua waktu bukan subuh je, semua waktu kamu maximum kita main sebagai kecil ya, banding dengan karya kita kan. Kita karya kita ada 5 main 50 lah, 50% je, 1% je. Tapi tak apa yang bukan kita daripada main itu pada semayang, terus main rumah sibuk jauh kan. Saya bukan kena tak ada kan. Dan balik-balik sampai ngaji pun ke rumah pukul 7.50 ke 8. Kalau kita tak boleh sampai ke semayang, kalau orang waktu nak itu kita tahu nak sampai apa kita. Kita sampai ke 8 main rumah lalu kita insya-Allah. Okey. Itu sebenarnya dari saya macam. Dia kata 26 orang sahabat. Oleh sebab itu kisah Isra Mi'raj termasuk akidah yang wajib dipercaya oleh orang Islam. Tentang perkisahan. Okey, saya Islam dicepat sikit. Berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, pada malam Nabi disrakan, baginda sedang berbaring di tepi Baitullah, iaitu di kawasan Al-Hijr. Satu barangan. Kita dalam bab 1, kalau tahu bukan kali di belakang bab 1. Bab 1 bukan yang pertama diambil daripada hadis Sahih Al-Bukhari hadis nombor 3207. Daripada hadis Muhammad. Jadi kita tulis ya, dekat-dekat. Baginda antara tidur dengan jaga. Kita bergerak, kita nak jaga macam tak apa on off 50 tak enak sangat, tapi tak ada sedang sangat. Masa tu kata hadis seperti itu. Nabi ketika itu berada di tengah-tengah antara dua lelaki. Nabi tidur tu, Nabi kalau jaga sedang tu ada dua orang sahabat kiri kanan. Ada dua orang sahabat kiri kanan. Dalam hadis kita tengok hadis mana ada pakai. Kalau dalam Sahih Al-Bukhari riwayat dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim di tengah-tengah dua orang lelaki, tak sebut siapa. Tapi bila dihuraikan dalam Fathul Bari disebutkan lelaki yang ada kiri kanan Nabi ialah sahabat Nabi namanya Hamzah dan Ja'far. Hamzah, Ja'far, pelajaran Nabi masa itu. Ini yang ada hadis bila ada hadis lain nanti Nabi itu nilai. Tapi tak lari daripada Masjidil Haram. Tak lari daripada kawasan Mekah. Pada ketika itulah malaikat Jibril bersama dua malaikat lagi datang mengambil baginda dan membawanya ke perigi Zamzam. So malaikat seorang dan dua orang itu. Yang itu tak sebut dalam Quran, tapi hadis sebut. Dalam hadis Sahih Al-Bukhari hadis 3507, nyawa yang boleh dia pergi di mana di mana di tahun ini di mana
Tapi patut kita kena benci ketelusan kita nak tulis, nak cari dari mana lagi itu pernah. Betul nak buat master PhD di mana tempat nanti di mana juga kan. Lama masalahnya. Datang kepada baginda 3 orang malaikat. Ini dalam Sahih Bukhari daripada Anas. Dan Sahih Muslim daripada Anas juga. Sudah tentu salah seorang ialah Jibril dan 2 lagi tidak disebut, kecuali ada ulama sebut dalam Irsyadus Sari Syarah Sahih Al-Bukhari sebut jilid ke-6 muka surat 35 sebut dalam Irsyadus Sari Syarah Sahih Bukhari disebut 2 malaikat lagi ialah Mikail dan Israfil. Dua ilmu dia dikaji siapa mereka ni. Dalam hadis sahih sebut 3 orang. Of course memang Jibril lah, sebab Jibril memang portfolio. Antara portfolio Jibril main buat Nabi, main sampai wahyu, Nabi menangis, Allah Ta'ala suruh Jibril turun tanya, semua macam Jibril lah, tu tugasan Jibril. Jadi of course 3 ni Jibril lah semua, 2 ni tak tahu. Tapi dalam tafsir itu menyebut 2 lagi ialah malaikat Mikail dan Israfil. Kemudian Jibril membelah dada baginda dari permulaan dada yang di pangkal leher hingga ke bawah perut, bukan ke bawah perut. Itu ada setengah hadis sebut sampai ke kawasan hari-hari. Kawasan ini syok banget, panjang pula, panjang. Bukan dari pertama. Dari pertama dulu masa di rumah sekali bertusah dia sendiri tinggi Allah alam satu. Allah alam satu. Sendiri dia main dengan saudara susuannya anak bertusah dia seorang itu main jaga kaki juga. Tiba-tiba anak dia baik, ada orang main Nabi, dia pun tuju balik bercerita pada bertusah dia. Dia kata Muhammad ada orang ni pulang perut tu kan itu kaki sarung ni sahih kan. Jadi betul tu kan. Kemudian membelah dada baginda daripada pangkal leher, permulaan yang di pangkal leher ke bawah perut, dan mengeluarkan hati baginda seterusnya mencuci dengan air zam-zam. Ini adalah kalau kita tengok pengajaran, sebab kita kena suci diri kita tak gaduh lah abang ni Nabi dulu cuci dengan zam-zam, hampir Allah perut cuci dengan zam-zam, tak gaduh lah. Pencucian kita cara lain lah, banyak tasbih subhanallah, Subhanallah, alhamdulillah, segala lagi itu suci diri kita. Tasbih, puji Allah, takbir Allah, tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa-apa dia, kita suci diri kita supaya kita mudah menghadap Allah. Dan cara Al-Quran, cara kita. Kemudian membawakan satu bekas berupa mangkuk basuhan daripada emas yang penuh bersih hikmah dan iman, lalu dituangkan hikmah dan iman ke dalam dada baginda dan kemudian berlututnya kembali. Ini disebut dalam Sahih Al-Bukhari, hadis daripada Abu Zar melalui Anas bin Malik, hadis 3207, juga hadis 3570, juga hadis 3887 daripada Anas. Mukhtasar Al-Bukhari, Sahih Muslim tersebut nombor hadis 1223 Abu Zar riwayat. Sebuah riwayat hadis ini banyak kan, bukan main-main, bukan cerita dongeng, bagi cerita-cerita bagi budak lena. Dengar kuliah sampai lena, oh ustaz cerita dongeng sampai lena. Cerita betul. Kemudian dibawa kepada baginda seekor binatang berwarna putih, kita pun tahu, yang saiznya lebih kecil daripada bagal dan lebih besar daripada kadai. Namanya Al-Buraq, yang mampu melangkah sejauh pandangan mata. Sekali langkah, kita tengok jauh lah, kita tengok kalau pandangan kosong lah. Ini tak boleh tengok lah, terhidup. Kalau kita tengok setakat pandang tu kosong jauh lah, kita boleh tengok. Kita tengok laut kan, laut kosong, kita tengok kita ada kapal tengok kosong tak apa, kita tengok sejauh tu, dia sekali kesuk. Kali kedua tak apa, jauh kan. Lepas tu panggil garpun, buruk tu dia berkata garpun. Garpun tu kilat. Lalu kita katakan sepantas kilat, maka tak nampak. Jadi buruk tu laju dia kedua, tak ada kegerahan laju tu. Begitu cepat sampai ke Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Sebab itu cepat naik kan? Sebab lalu suruh. Orang putih buat lah filem kan. Buat kartun lah buat kan. Dengan menaiki buruk, Nabi ditemani Jibril menuju ke Baitul Maqdis. Setibanya di Baitul Maqdis, baginda menampak buruk itu di tiga pintu
tempat para nabi biasa mendapat di situ. Bila-bila tu kalau naik unta, naik kuda, naik burung, naik keldai, naik babon akan tempat yang sama. Nabi pun tempat yang sama. Menurut Imam Nawawi, bingkai pintu yang dimaksudkan ialah bingkai pintu Baitul Maqdis itu. Kemudian baginda masuk ke masjid mengerjakan solat 2 rakaat. Apabila baginda keluar, Jibril membawa 2 bekas, satu bekas berisi arak, satu bekas berisi susu. Baginda pilih susu. Lalu Jibril kata, engkau telah memilih fitrah. Segala pujian bagi Allah yang telah memberi daya kepada untuk memilih fitrah. Jika kamu mengambil arak, dan saya sesatlah umat kamu. Jibril kata. Kemudian baginda Jibril naik ke langit. Apabila tiba di langit dunia, Jibril berkata kepada malaikat penjaganya, bukalah sampai step pertama, langit pertama. Bila sampai Jibril kata bukalah. Lalu ditanya, siapakah kamu? Jibril menjawab, aku Jibril. Dia bertanya lagi, siapa bersama kamu? Jibril kata, aku bersama Muhammad. Ataupun ya Muhammad bersama aku. Dia bertanya lagi, adakah dia adalah utusan? Adakah diutuskan malaikat kepadanya? Jibril menjawab, ya. Lalu malaikat penjaga langit pertama membukanya sambil berkata, marhaban, dengan kedatangannya sesungguhnya telah datang sebaik-baik orang yang datang. Itu adalah macam semua bukan baca dia dapat. Jadi buat bagi ringkas di sana. Tapi tidak mengedepikan rujukan sahih di belakang. Di langit pertama Nabi melihat seorang lelaki sedang duduk. Kelihatan di sebelah kanan dan kirinya terdapat kumpulan manusia. Lelaki itu belum mewah, belum mewah. Nampak? Apabila Nabi tengok belah kanan, semua orang yang duduk di tepi lelaki itu ketawa, senyum ketawa. Bila Nabi tengok belah kiri, semua mereka menangis. Orang ramai yang di sebelah lelaki ini menangis. Jadi ketawa, belah kanan ketawa, dan turun lagi. Nabi mengucapkan salam kepada lelaki itu. Lalu lelaki itu menjawab salam dan berkata, marhaban kepada anak yang saleh, Nabi yang saleh. Apabila Nabi bertanya Jibril, siapa lagi itu? Jibril kata, itu adalah anak. Nabi berkata, Nabi kata, itu kan Nabi akhir. Nabi anak itu mula-mula. Jibril kata, itulah anak. Dalam setengah riwayat dikatakan mengeluh-keluhkan baginda, ada juga berdoakan baginda dengan kebaikan. Itu riwayat ya. Ada doakan baginda sebagai kita. Begitu juga Nabi lain berlaku benda yang sama. Kan? Kumpulan manusia yang berada di sebelah kanan Nabi Adam adalah anak cucu yang bakal jadi ahli syurga. Digambar ada sebelah kanan Nabi tengok ketawa segitu, ini bakal ahli syurga. Manakala yang sebelah kiri yang menangis itu biarlah bakal ahli neraka. Betul menangis. Jadi ini disebut dalam hadis Nabi. Kita boleh hadis tadi dirujukan. Rajah reference. Menurut ulama, kumpulan manusia tersebut merupakan roh-roh anak cucu yang telah meninggal dunia atau termasuk juga yang bakal meninggal dunia. Kemudian mereka, Nabi dan Jibril naik lagi kedua, naik ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Sehinggalah di setiap langit berlaku dialog antara Jibril dengan penjaga langit sampai tanya siapa ni main, siapa macam ni, satu lain sama. Satu buka. Maka di langit kedua untuk tentang dalam hadis lain dan beberapa hadis lain yang dijumpa sama dan dijumpa Nabi Yahya dan Isa. Yahya Isa. Di langit ketiga Nabi jumpa Nabi Yusuf. Dan Nabi berkata, bila Nabi nampak Nabi Yusuf, Nabi kata, sesungguhnya dia dikurniakan separuh keindahan. Jadi kita kata cantik dalam dunia ni cantik, orang tu cantik, rumah tu cantik, ni cantik, orang tu cantik. Orang pun dah cantik di dunia kan. Separuh tu kecantikan kedua ada kat Nabi Yusuf. Allah semangat tu lah. Kan kalau dia perempuan tak apa, potong jari dia kan tengok Nabi Yusuf dia terkejut sampai potong jari-jari sampai berdarah sebab terpegut dengan kehansoman. Handsome tu bahasa putih di Melayu kalau kehansoman, kekacakan. Dia kata sesungguhnya dia dikurniakan separuh daripada keindahan yang ada di dunia tu kepada Nabi Yusuf. Kita suku jari kita dah, kita tengok ini smart, ada orang lagi smart, dari Jawa ada orang lagi Jawa. Tapi duk Nabi Yusuf tu tak ada sabar kenapa pak. So dia dah. Di langit keempat jumpa Nabi Idris, di langit kelima jumpa Nabi Harun, di langit keenam jumpa Nabi Musa, di langit ketujuh jumpa Nabi Ibrahim. Kita tahu. Ingat kita baca ni ada kan? Last kali jumpa Nabi Ibrahim. Dan ibadat kita pun banyak digabungkan dengan Nabi Ibrahim. Kita baca haji kan?
Kaabah tu memang ada riwayat Nabi Adam bina pakai, tapi disebut dalam Quran Nabi Ibrahim bina Nabi Ismail. Kita Hajj haji. Safa Marwah haji dengan umrah. Kita berjalan Safa Marwah untuk kisah Siti Hajar. Isteri Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ismail. Bercerai menjadi syariat. Haji kerja umrah ke Nabi. Safa Marwah. Lalu letakkan Nabi Ismail keluar baju ayam Zam-Zam. Ayam Zam-Zam tu kita dengar. Nabi Ibrahim Zam-Zam. Apa dia lagi? Korban. Dia perintahkan Nabi Ibrahim sembelih anak Nabi Ismail. Susah Nabi. Cerita Nabi Ibrahim kami jadi syariat kita. Apa dia? Dia dah korban. Sembelih lembu kami. Apa? Kibas. Allah Ta'ala gantikan Nabi Ismail dengan kibas. Nabi Ibrahim sembelih kibas. Tak sembelih anak dia Nabi Ismail tu. Apa lagi? Salawat Ibrahimiyah. Asma'na Ismail asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Kita bagi salawat Ibrahimiyah. Buat dalam sembahyang. Tahiyat akhir kita baca semua 5 waktu. Kita bagi salawat Ibrahimiyah. Itu setengah ulama sebut itulah salawat paling sempurna. Kalau kita nak salawat, itulah paling baik. Kita boleh salawat banyak. Salawat paling ringkas, salawat Jibril. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu 10 pasal. Itu paling ringkas. Tidak sempurna salawat Ibrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina kama sallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu kalau boleh, itu kan? Kalau boleh. Tak ada banyak kan? Tak banyak pun sekali satu kan? Kalau salawat Jibril kita boleh sebut. Dari tadi kita baca sikit, kita sebut. Dan sebab cepat Allah SWT. Kalau nama Sayyidina Allah SWT. Iman, saya kalau lebih pagi nak tidur pula kita boleh dapat 1000. Tak insyaAllah kelebihan salawat kan, untuk tahu kan 1/10 rahmat Allah. Sebagaimana baginda memberi salam kepada Nabi Adam di langit pertama, Nabi turun memberi salam kepada mereka-mereka yang lain, Nabi-Nabi lain. Dan mereka disambut oleh para Nabi. Kalau saya katakan baginda menceritakan rupa paras Nabi-Nabi yang ditemui. Nabi Musa dilihat oleh baginda sebagai seorang lelaki yang kurus dan tinggi, hitam manis kulitnya dan lurus rambutnya. Menurut baginda dia seolah-olah kaum lelaki syadua. Nabi kata Nabi Isa dilihat berupa seorang lelaki bertubuh sedang, dadanya bidang, rambutnya keriting dan kulitnya kemerah-merahan, seolah-olah baru keluar dari kulit Nabi. Nabi kita nama dia sujud kulit kita jadi bicara dengan rahsia. Nabi kata Nabi Isa macam tu kulitnya. Nabi Ibrahim pula dilihat oleh baginda mirip diri Nabi. Dia mirip dengan Nabi. Allah cara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam kita pernah bisa tengok. Nabi pun bisa tengok masa tu lah. Nabi mana bisa jumpa Nabi Ibrahim, mana bisa jumpa Nabi Adam, mana bisa jumpa Nabi Musa. Tak bisa jumpa. Tapi dilihat dan digambarkan oleh Allah dalam kisah surah Al-Mi'raj. Nabi bercerita exactly macam mana Nabi nampak kapal sahabat dan sampai kat kita sampai hari ini kita sudah tahu benda yang sama. Turut dilihat oleh baginda dalam malaikat Malik yang ditugaskan menjaga neraka dan juga Dajjal. Nabi juga menceritakan yang baginda melihat Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihi salam berdiri mengerjakan solat di dalam kuburnya. Ini ada hadis. Di lagi ke-6, ketika bertemu Nabi Musa, Nabi melihat baginda menangis. Apabila ditanya apa yang menyebabkan kamu menangis, apa yang disebabkan baginda menangis, lalu Nabi Musa menjawab, wahai Tuhanku, budak ini, lelaki ini diutuskan selepasku. Namun orang-orang daripada umatnya lebih ramai masuk syurga berbanding umat aku. Itu yang Nabi Musa menangis. Nanti kita umat itu Muhammad ramai masuk syurga dengan cepat. Walaupun dia katakan itu orang betul. Ini ada hadis. Di lagi ke-7 Nabi bertemu Nabi Ibrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat baginda. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat baginda dalam keadaan menyandar belakangnya di Baitul Ma'mur. Nampak itu digambarkan apa yang dia nampak. Setiap hari akan masuk ke dalam Baitul Ma'mur 70,000 orang malaikat dan mereka kembali lagi kepada pandangan dia setelah itu mereka.
Kemudian ditunjukkan dan didekatkan baginda Sidratul Muntaha, buahnya seperti pullah kota Hajar dan daunnya seperti telinga gajah. Di pangkal atau akarnya Sidratul Muntaha itu terbit 4 batang sungai yang dua daripadanya tersembunyi dan dua lagi boleh kelihatan. Apabila aku bertanya Jibril, dia menjawab 2 batang sungai yang tersembunyi itu adalah mengalir ke syurga. Adapun 2 lagi ialah dia dan Fuad. Apabila Sidratul Muntaha diliputi dengan arahan Allah oleh sesuatu yang melitupinya, keadaannya berubah, dan ketika itu tiada pun dari kalangan makhluk yang berupaya melihat, menggambarkan keindahan Sidratul Muntaha terdalam syahid dari engkau. Kemudian Nabi dibawa pula dengan 3 bekas minuman berisi arak, susu dan madu. Baginda memilih bekas berisi susu. Lantas Jibril berkata, "Kau dan umat kau telah menemui fitrah." Kemudian Nabi diangkat naik melepasi mustawa, di mana baginda dapat mendengar bunyi goresan pena. Goresan pena. Nanti ada hari suatu goresan pena tu boleh apa? Kan? Jibril nak macam goresan pena. Ada izin. Kemudian baginda mendekati kepada Allah, Al-Jabbar, Rabbul Izzah. Lalu bertambah dekat hingga digambarkan jaraknya dengan Allah hanya sekadar antara 2 pusar panah dan lebih dekat daripada itu. Lalu Allah mewahyukan kepada baginda apa yang diwahyukan yang kita tahu ialah Nabi diwahyukan dengan 50 waktu salat setiap hari. Itu pertama, kita bertahap saya 50. Okey, kita sambung kan? Okey. Al-Buraq saya sebut tadi ialah binatang daripada syurga. Menurut Ibnu Duraid dinamakan buraq kerana dia berasal dari perkataan al-barqun yang kilat sekali lagi. Disebabkan kemajuan yang pantas, maka oleh kerana itu dia melangkah sejauh pandangan mata, sekali tengok hilang sebagai sepantas cahaya. Dan ini disebut kerana itulah Nabi dapat naik ke langit dan dapat bertolak berjalan malam daripada Masjid Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Aqsa yang begitu pantas. Dan ada hadis terdapat khilaf ni, saya kata khilaf tadi soal Mi'raj itu ada 4 pandangan. Tapi kita pilih yang ni lah, pilih 27 rakaat. Nazarkan masuk musibah. Sama kan. Pandangan pertama berlaku pada tahun pertama Nabi dilantik jadi Nabi. Tahun pertama, ini satu pandangan. Pandangan ini dipilih oleh Imam Al-Tawawi. Kali-kali 2 adalah perayaan panjang-panjang. Berlaku 5 tahun selepas baginda dilantik jadi Nabi, 5 tahun lepas itu baru berlaku. Sementara ini pandangan Imam Az-Zuhri dikuatkan dengan pandangan Imam An-Nawawi dan Imam Al-Qurtubi. Pandangan ketiga berlaku 27 rakaat awal setahun sebelum hijrah, dan keempat berlaku pada 27 rakaat tahun ke-10 kenabian. Pandangan inilah yang kita pilih. Menurut Ibn Ishaq, peristiwa Isra berlaku ketika Islam telah tersebar di Mekah dan antara kabilah. Jadi satu. Sebab dalam Quran ada sebut tidak. Tuhan sebut tidak diberjalan daripada Mekah jauh. Naik lagi. Itu jelas. Tapi huraian lain dalam hadis itu. Dan besok 1 malam dia. Di mana bermula Isra? Saya sebut tadi. Ikut di bawah dalam kitab. Dia kata dalam pembentangan tadi kita menyebut Isra bermula dari Baitullahil Haram, Kaabah. Itu adalah sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ada riwayat lain. Kalau kita baca-baca lagi hadis, ramai banyak 26 sahabat riwayat. Ada juga menyebut Isra dan Mi'raj. Isra kan? Isra bermula ketika Nabi berbaring. Bermula ketika ada riwayat lain menyebutkan Isra bermula ketika baginda berbaring di Hijr. Masuk Al-Hijr adalah Hijr Ismail, kawasan di mana Gizam yang diliputi dinding neraka. Kita tahu dinamakan juga Al-Hatib. Ada pendapat mengatakan Al-Hatib ialah Hijr Ismail itu sendiri. Antara riwayat dan riwayat tadi tidak ada pencanggahan kerana Hijr Ismail memang sebahagian daripada Baitullah. Tetapi ada riwayat lain yang menyatakan Nabi diisrakan dari masjid, daripada masjid Kaabah yang di Masjidil Haram sendiri. Riwayat ini juga tidak bercanggah dengan riwayat lain kerana Baitullah atau Hijr Ismail memang Masjidil Haram. Agak jauh dari riwayat itu satu riwayat lain, iaitu pada malam Isra dibuka atap rumahku
ketika itu aku berada di Makkah, lalu Jibril turun. Riwayat ini menggambarkan Isra bermula di rumah Nabi. Barang itu. Tadi wajar dikatakan seperti apa? Lebih jauh lagi, Al-Tabari menceritakan Nabi diisrakan dari rumah Ummu Hani. Dari rumah Ummu Hani. Itu satu ayat. Yang pada malam baginda bermalam di rumah Ummu Hani. Aku mendapati, kata Ummu Hani, aku mendapati ketika Nabi berada di rumahku, Nabi hilang pada malam itu. Lalu baginda menjelaskan sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku. Sebagai ulama menjelaskan mungkin Nabi masuk ke rumahku dan riwayat itu adalah rumah Ummu Hani. Karena baginda selalu juga tinggal di rumah Ummu Hani. Namun terdapat pula riwayat berbagai-bagai, jadi banyaklah kata di Hijr Ismail, di Hatim, di Baitullah Haram, di rumah Ummu Hani dan sebagainya. Saya sebutkan tadi dalam sana. Dan penting ayat Quran itu dia tak berlawan ayat Quran pun. Sebab ayat Quran sebut daripada Makkah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Okey, ini pun tuan-tuan dah tahu. Tapi saya bilang 50 waktu yang kita pun dah tahu. Dan Nabi yang minta orang adalah Nabi Musa. Kita tahu. Nanti kalau buat soalan, kita pun itu kita buat strik awal. Kita tengoklah ada orang Arab membuat kan. Kita tengok rancangan di Emirat, rancangan di Palestin, rancangan di Mesir. Saya belajar banyak rancangan buat. Tapi tanya anak muda kan. Tanya muda. Nabi dan Rasul dah berapa kan? Ada macam. Tapi yang paling itu kan, kalau Nabi ada lagi, Nabi jumpa Nabi, hang buat apa? Tanya orang tahu kan? Kalau Nabi ada lagi, kita jumpa Nabi, kita tak tahu kan Nabi, jangan lagi. Kalau jangan ini dibuat di negara Arab semua kan? Kita buat cara kita. Di Malaysia ada dalam, dia buat perang tu lagi dalam laut. Jahat kan? Kalau betul ada sikit jatuh boleh mati. Kita buat nota cici, kita pergi sekolah, kita pergi tempat-tempat depan-depan kan, kita pergi tanya soalan ya. Tanya kan soalan apa ni, semayang duha waktu mana, duha tu semayang bila, kita berkali sekarang cuba lah tak jawab kan. Nabi Muhammad nama apa, kita kalau tanya soalan tu kita tak jawab. 30 tu apa ayat tu saudara tu berlaku bila Allah daripada mana tadi kita sebut. Sebab kita nak tengok perkembangan anak-anak muda kan. Dia tahu apa benda lain banyak kan. Jadi kita ada dapatan-dapatan tu pun kita tepat lah. Sebab kita buat dalam 780 orang, ada 30 orang, ada 70 orang, tak apa tepat tapi hampir lah kan. Cuba tengok kan, cuba Allah saja lah. Perang kita juga perang kita macam kita pergi lah kan. Betul? Semayang saudara saya opor kan. Nabi mana yang suruh kita keluar? Sahabat Nabi biar siapa? Gini kan, dan mudah. Okey, kita betul Nabi Musa yang mintakan Nabi supaya naik balik kepada Allah untuk dikurangkan salat. Jadi hal itu berulang kali sehingga pada kali ke-9 di 5 Mimpi juga malu dan mimpi juga minta. Jadi kita terima kasih banyak tuan-tuan. Kalau 50 waktu kita nak semayang 5 tak lah kan, 5 pun kita harus semayang je lah. Ada orang tak semayang kan, nanti Allah lah dia. Kalau subuh tadi lah itu 5. Dia Nabi Musa minta sampai lah. Nabi Musa nak kamu tak mampu. Kalau 50 45 tak mampu, 40 45 40 35 30 20 25 20 15 10 35. Maka bila berulang kali Nabi, maka Allah berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, hanya tinggal 5 solat saja. Namun setiap solat aku pelajari 10. Maka 5 solat jadi 50. Kalau buat 5 macam 50. Siapa yang bercita-cita melakukan kebaikan namun dia tidak melakukan kebaikan, aku tulis 1 pahala. Kalau dia buat pula, aku tulis 10 ganjaran. Dia buat baik, dapat 1 lah. Dia buat dapat 10. Kelebihan kita utama. Siapa bercita-cita melakukan amalan kejahatan
Namun dia tak buat, tak ditulis dosa-dosa untuknya. Jika dia melakukan, baru tulis, tapi satu tulis. Ini dalam hadis dalam belakangnya. Jadi apabila Nabi jumpa Nabi Musa, Nabi beritahu buang sampai 5 dan Nabi Musa kata 5 pun tak mampu lagi. Bila minta lagi, minta ya 5 tak mampu. Betul? Terbukti kan ada orang tak mampu 5 kan? Sebab makan, sebab lapar, sebab mesyuarat, sebab sudah kotor, sebab kaitan dah. Pak ni kan? Satu 3 ada 3 1. Ada orang seminggu sekali sebenarnya tak maaf. Seminggu sekali tutup balik. Kau malu ke Allah, malu ke orang. Syukur hidup Allah. Kau tak habis banyak. Tulis lagi. Ada tak banyak. Aku berulang, dia kata kembalilah lagi kepada Tuhan, minta Tuhan lagi. Kalau masih tak mampu, dia kata aku telah berulang minta kepada Tuhanku sehingga aku rasa malu. Aku tak akan kembali lagi. Sebaliknya aku redha dan aku besar. Mendengar jawapan itu, Nabi Musa berkata, jika begitu turunlah dengan nama Allah. Apabila baginda berlalu meninggalkan Nabi Musa terhadap suara aku teruskan kefarduanku, aku ringankan daripada hambaku, dan aku balas mereka 1 malam 10 ganjaran. Alhamdulillah. Jadi banyak lagi dalam baca, tapi simple kan. Kalau kita boleh beli macam-macam. Ini belakangnya baru pengajaran. Dan belakang ini dan apa berlaku sesuai dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari-harinya macam kalau kita boleh semua. Kita maaf. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.